السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ni sebenarnya gigi ni cabut. Doktor kata nanti dulu, tapi dah janji dah nak mai kuliah, mai juga. Jadi nampak muka macam sengit sikit, tapi harap-harap masih boleh lagi lah. Orang saya tanya baju apa saya duk pakai. Ini baju ni Uzbekistan. Saya akan duta pelancongan. Sebab lagi ada majlis lagi. Majlis apa dah, kena pakai baju batik. Jadi saya pakai baju ni dua sebab. Salah satunya kena tak dan balik mandi di rumah, mai daripada pejabat. Satu lagi sebab kena pakai baju kerana ada majlis yang lain. Bukan kata pakai baju ni jadi ajaib ke tak? Dah. Ini khurafat tu kita tak percaya. Kita masih lagi di dalam kitab Taharah bab tayammum, kitab Taharah bab tayammum. Kita duk kuliah ni kuliah fiqh. Fiqh ni dia ahkam amaliyah, hukum hakam yang membabitkan amalan. Jadi benda-benda yang bukan hukum hakam yang membabitkan akidah. Akidah hukum hakam yang membabitkan i'tiqad, kepercayaan atau akad, benda yang kita simpul. Ahkam amaliyah, hukum hakam yang membabitkan amal. Ini fiqh lah. Ini yang kadang-kadang mereka tak nak bezakan yang mana akidah, yang mana bukan akidah tu. Ini hukum hakam yang membabitkan soal bagaimana nak beramal. Kerana Nabi SAW tinggalkan kepada kita Al-Quran dan hadis-hadis baginda. Sebahagian daripada perkara-perkara yang ditinggalkan itu sangat jelas. Jadi kita tak perlu berfikir banyak, dalilnya nyata. Kadang-kala ada perkara yang dalilnya itu boleh diberikan beberapa tafsiran. Maka di situ ulama akan berbeza pandangan. Kadang-kala perkara itu tak pernah berlaku pada zaman Nabi, berlaku pada andaian orang zaman kemudian. Maka ketika itu ulama terpaksa tengok balik hadis-hadis ni, ada tak kaitan hadis-hadis yang Nabi sebut ni dengan perkara yang baru berlaku ni. Di situ menyebabkan lagi ada perbezaan pandangan. Maka dengan itu adanya mazhab-mazhab yang kadang-kadang banyak. Mungkin sebahagian orang bila dia tak faham, dia kata pasal apa duk sebut banyak, nak sebut satu sudah lah. Tapi pengajian kita di Masjid Alwi ni, walaupun ditonton oleh seluruh di Malaysia ni dan juga di dunia ni, yang mana orang yang faham bahasa Melayu, maka tengok saya masuk ke dalam Masjidil Haram, ada satu orang salam dengan saya daripada Kemboja. Dia kata terima kasih, dia ikut kuliah saya. Dia kata pernah pergi Kangang tak? Dia kata tak pernah pergi Malaysia, tapi dia ikut melalui live streaming yang di sahabat-sahabat kita daripada Suara Sunnah dan juga Pro Media siarkan. Mudah-mudahan pahala mereka besar dan bantu. Setiap usaha agung parti gerakan, bukan cerita orang nak masuk parti gerakan, Mahkah Keong, dia datang jumpa saya 2 hari lepas. Dia kata dia lama dah duk ikut kuliah saya ni.
Dan saya menariknya, dia tahu macam-macam. Abu Hanifah, mazhab Syafi'i. Saya tahu macam pandai dia. Dia kata dia suka bunuh. Yang menarik dia sebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia sebut. Mau kena tuduh Wahabi dia. Dia ikut. Dia kata kadang-kadang dia faham banyak, kadang-kadang ada yang dia tak faham lah. Tapi dia ikut. Dia faham lah konsep itu. Dia cakap pasal taklid. Dia cakap tentang keluasan bermazhab, walaupun dia belum tayamum lagi. Tapi artinya kalau orang ingin, bukan kuliah sajalah, kuliah siapa-siapa jelah kan. Kalau orang nak menuntut ilmu pengetahuan pada zaman ni, banyak cara dia. Banyak cara dia. Tak boleh mari ke kangap, duduk di tempat mereka pun mereka boleh menuntut ilmu. Tapi hadir dalam majlis ilmu itu mempunyai kelebihannya yang tak sama dengan sekadar mendengar ilmu. Mudah-mudahan kita doa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis kita sama yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat menghampiri sayapnya kepada talibul ilm, pada penuntut ilmu. Kita balik pada hadis kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sebut sallallahu alaihi wasallam. As-sa'idu wudu'ul muslim wa in lam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatah. Rawahul Bazzaru wa sahahahu wa Ibn Qattan walakin sawwaba ad-Daraqutni irsalahu. Wa li-Tirmidzi an Abi Dzar nahwahu wa sahahahu. Okey. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Al-Bazzar, Abu Bakar Al-Bazzar. Dia ada kitab dia, Al-Bahrul Zakhir. Wasahahu, dia kata dia menyatakan hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Ibn Qattan. Nanti kita akan cerita tentang Ibn Qattan, salah seorang rawi penting hadis. Wasawwabahu Daraqutni. Daraqutni membetulkannya, menyatakan hadis ini irsal, mursal. Ingat tak kita belajar bab mursal, yakni dia sampai dekat dia ini hadis ini dia marasilus sahabah, dia mursal. Mursal dalam bab ni nanti kita akan bincang lagi. Maksudnya tidak diangkat, tidak diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada mauquf, dia ada juga mursal. Yang hari itu kita telah bahas. Okey, maksudnya ada jalur sanad itu ada yang bermasalah, dan Imam Syafi'i panjang membahaskan tentang marasil ini, tentang mursal ini. Okey. Walid Tirmidzi an Abi Dzar nahwahu wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmidzi daripada Abi Dzar dan seumpamanya, dan dia mensahihkannya. Okey. Siapa yang mensahihkannya? Al-Imam At-Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita dah bahas banyak dah tentang Abi Hurairah ni. Orang Syiah ni dia tak suka lah Abi Hurairah, kita kata kan. Walaupun Abi Hurairah ni dia banyak hadis yang diriwayatkan, tetap di kalangan para sahabat ada yang melarang Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkannya, seperti Umar bin Khattab. Bukan kerana Abu Hurairah pendusta, dia takut Abu Hurairah keliru kalau terlalu banyak. Tapi Abu Hurairah ni memang pengumpul hadis. Dia memang pengumpul hadis. Cuma ada masalah macam yang saya sebut dulu. Ada juga oleh kerana dia ni peminat ilmu, dia juga mendengar daripada ahlul kitab, daripada mereka yang masuk Islam di kalangan ahlul kitab, daripada Yahudi yang masuk Islam. Dia dengar cerita-cerita mereka, menyebabkan terdapat juga riwayat-riwayat Abu Hurairah yang Israiliyat.
Israeliat tu dia tak kata Nabi kata. Dia tak kata Nabi kata. Dia dengar orang-orang Yahudi tu duk cerita. Dia dengar, oh, pasal orang Arab, mereka bukan latar mereka ada pengetahuan tentang ilmu langit ni, mereka tak ada. Mereka dulu penyembah berhala Yahudi yang ada. Yahudi yang tahu cerita Nabi-Nabi. Bila Al-Quran turun dan Al-Quran menyebut kisah-kisah para anbiya, Yahudi masuk Islam, termasuk Ka'abul Ahbar, mereka orang baik-baik sebagainya, Abdullah bin Salam dan ramai lagi, termasuk juga tokoh-tokoh yang lain, Wahab bin Munabbih dan ramai lagi. Mereka ini bila masuk Islam, mereka ada latar ilmu yang lama. Latar ilmu yang lama ni menyebabkan bila mereka dengar satu cerita, oh mereka kata, oh sekian-sekian. Quran tak sebut, tapi mereka sebut. Macam mana mereka boleh sebut? Mereka ambil daripada buku lama mereka. Bagi contoh kan. Macam saudara Yusuf. Saudara Yusuf ni, Quran sebut saudara Yusuf dia. Akhi, saudaraku, kata Yusuf. Nama dia Quran tak sebut. Israeliat kata nama dia Bunyamin. Jadi ramailah orang kita pun ada nama Bunyamin. Jadi bila dia dengar, dia kata, oh nama dia Bunyamin. Hadis tak sebut, Quran tak sebut. Macamlah Zulaikha, kan? Hadis tak sebut, Quran tak sebut. Imra'atu Aziz, isteri Al-Aziz tu, kata Israeliat namanya Zulaikha. Jadi bila orang Arab dengar, orang Arab pun macam terpengaruh, oh nama dia Zulaikha. Dan ada orang ambil nama tu, sampailah tukang bagi menikah orang, satukan hati kami seperti Yusuf dan Zulaikha. Bahkan cerita Yusuf kahwin dengan Zulaikha tu tak ada dalam mana-mana riwayat daripada Quran, tidaklah ada juga dalam mana riwayat-riwayat daripada hadis. Israeliat meriwayatkan kononnya Zulaikha tu dia bukan ni, dia isteri menteri. Konon dia kemudian dia jumpa dah tua, Zulaikha tu susah, kemudian Zulaikha tu jadi muda balik. Pas jadi muda balik berkahwin. Ini semua Israeliat. Kalau kita satukan hati seperti Muhammad dan Khadijah, Khadijah adalah dalam hadis yang sahih tentang isteri nama Khadijah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hebat dia sebagai sahabat Nabi. Kita tak petikai Syiah, petikai dia, tapi ahli sunnah ada membincangkan tentangnya, ada membincang berhubung dengan riwayat-riwayat dia yang kadang-kala dia sebut cerita-cerita tertentu, anak murid dia dengar, kata anak murid dia ingat benda tu daripada Nabi. Dia cerita berdasarkan apa yang dia dengar daripada Israeliat. Itu menyebabkan Al-Hajjaj bin Artah dan beberapa orang lagi membincangkan masalah ni. Tak apa, kita tak apa. Cerita Abu Hurairah tu panjanglah kita cerita, kelebihan dia, macam mana dia menghafal riwayat-riwayat daripada Nabi, walaupun dia masuk Islam lewat Abu Hurairah ni. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu'ul muslim. As-sa'id adalah merupakan wudu orang muslim. Dia terjemah apa lang tu? As-sa'id? Terjemah apa? Dia tanah. Dia terjemah tanah ke debu, dia terjemah tanah. Okey. Sa'id asalnya macam kita sebut daripada sa'ada. Sa'ada ni permukaan, benda yang di atas permukaan bumi. Boleh jadi dia tanah, boleh jadi juga dia batu. Dalam sebahagian riwayat dalam mazhab dia tak kira apa saya permukaan, termasuklah pokok. Dia keluar daripada, dia kira juga. Apa saja, sehingga jika batu itu licin kena air pun dia kata sa'id juga, pasal dia permukaan bumi. Kalau dah atas dah naik kapal terbang, dinding kapal terbang bukan permukaan bumi itulah, tapi apa saja yang berkaitan dengan bumi ni asalnya dianggap sa'id. Sebahagian para dalam mazhab seperti mazhab Syafi'i, dia kaitkan sa'id itu dengan mesti debu.
Debu. Sebab tu dia kata kalau nak tayamum kena ada debu. Dan kita baca hadis tu, Nabi SAW bila tepuk dia buat apa? Dia tiup kan, dia buang apa? Dia buang yang tidak ni, dia tinggalkan hanya debu. Sebagian kata dia buang sisa-sisa yang besar-besar, dia tinggal hanya debu. Kalau sekiranya satu orang tepuk dia duduk di atas gunung tu, batu je, debu ada di bawah, hujan, tinggal batu je, kerah. Dia nak tayamum, dia tepuk batu tu, boleh pun tak? Dalam mazhab di sisi Abu Hanifah boleh. Dalam mazhab Abu Hanifah boleh, kerana dia juga termasuk sa'id, kerana dia permukaan. Nak sebut perkataan sa'id, pasal sa'id ni kenapa? Pada Quran kata fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kamu bertayamumlah dengan sa'id yang baik, permukaan bumi, debu, pasir, debu tanah yang merupakan permukaan. Wudu'ul muslim, sa'id itu wudu'ul muslim, wudu' orang muslim. Perkataan Nabi kata wudu'ul muslim ini dibincangkan. Jadi adakah tayamum itu menduduki tempat wudu', atau dia bukan setara dengan wudu', dia sekadar kerana tak ada wudu' dibolehkan ketika itu saja, tak sama taraf dengan wudu'. Maka berlaku dua mazhab. Mazhab yang pertama menyatakan dia sama macam wudu'. Macam kalau dia sama yang wudu', kalaulah wudu' kita ambil sebelum daripada masuk waktu kita ambil, kemudian sebelum masuk zuhur, sebelum masuk isya, sekarang kita ada wudu'. Lepas tu masuk isya, perlu tak kita ambil wudu' lain? Tak perlu, sebab kita dah ada wudu'. Maka demikianlah tayamum. Kalau kita dah tayamum tadi ni, maghrib ni, isya ni pun boleh salat jugalah, pasal dia duduk pada tempat wudu'. Sebahagian mazhab dia kata tak, dia tak sama dengan wudu'. Ini kecenderungan dalam sebahagian tokoh-tokoh, terutama dalam mazhab Syafi'i juga, menyatakan dia tak sama. Dia sekadar nak membolehkan ganti ketika tak ada air saja. Taraf dia tak sama. Sebab itu tak boleh ambil lagi dia, melainkan kena tunggu masuk waktu. Ada kewajipan solat, baru ada kewajipan nak berwudu'. Ya, bila wudu' tak ada, datanglah gantinya tayamum. Habis solat cukup untuk satu tu saja. Bila nak solat pula, kena ambil yang baru, pasal dia tak sama dengan wudu'. Perkataan hadis Nabi ni, Nabi nak gambar ganti wudu', bukan setara dengan wudu'. Dia takwil. Dia takwil. Tapi kalau tanya saya kata samalah macam dengan wudu'. Maksudnya kalau dah tayamum tadi, bolehlah terus berwudu', bolehlah terus untuk solat apabila masuk waktu isya. Melainkan, sekali kita kata, melainkan dia wa in lam yajidil ma'a 10 sinin, dia adalah wudu' sekiranya tak dapat air sekalipun 10 tahun. Macam mana? 10 tahun tak ada air, tayamum. Nabi kata 10 tahun pun tayamum. Mandi wajib, tayamum. Tak ada wudu', tak ada air, kita pun tayamum. Sekalipun 10 tahun, kata Nabi SAW dalam hadis ini. Okey. Tapi dia kata wa in lam yajidil ma, jika tak ada air. Ini timbul perbincangan yang kita bincang itu, jika tak ada air. Jika ada air, ingat tak berapa jam? Masuk waktu Allahu Akbar, rakaat ketiga dah ni. Bini dia kata ada ayak dah abang oi, baik. Wajib salat berhenti ke? Kira sah salat tu ke? Kena salat lain? Ada perbezaan, wallahu ta'ala alam, tapi zahirnya macam kena berhenti.
Sebab waktu itu kita masih lagi duk buat dia. Kita masih lagi buat dia solat tu, dan belum pun habis, dan air telah datang. Maka berhenti. Khilaf tapi kalau sebelum kita tayamum dah, gaya nak pergi semayang, daripada hampa tayamum, ayak mai dah. Hak tu confirm. Batal tak? Batal tayamum. Dia panggil idza wajadtal ma batalat tayammum. Apabila kamu dapati air, maka batallah tayamum. Kan? Sehingga orang Arab kata idza wujidal ma batalat tayammum. Orang Arab mesti ambil jadi kata-kata. Kalau satu orang nak bercakap, tiba-tiba main tokoh hebat, dia kata, bagi dia cakap. Dia kata, Hans cakap, kata idza wujidal ma batalat tayammum. Apabila air telah ada, batal tayammum. Maksudnya tokoh besar namai, tak pakai aku dah lah. Ini apabila ada air. Tapi kalau sekiranya dia dah semayang lah, selesai dah solat dia apa semua, barulah cerita bahawasanya air ada. Lepas bagi salam apa semua, mayang lah, suruh mayang. Ayam tak ada, mayang je lah. Tayamum, ayam tak ada lah. Bukit 3 dia mai, kita semayang pukul 1:30. Kena semayang lain ke tak? Nak semayang lain ke tak? Nak semayang lain ke tak? Boleh dua. Satu, sama ada dia cukup dengan semayang dia, macam mana hadis yang kita baca, 2 orang yang tayamum tu, ataupun dia ulang. Kalau dia ulang, walaka ajran, bagi dia 2 pahala. Kalau dia tak ulang, laqad asabta sunnah, engkau telah menepati sunnah. So sebab tu kita kata bila orang naik, orang kata wajib ulang. Kalau sah, kenapa wajib ulang? Tapi kalau dia kata ulang dapat pahala, betul. Orang yang naik kapal terbang tu, dia kata tadi semayang dah, tayamum je lah, atas tu tak cukup, nak ulang. Pasal apa hujang? Sah. Yalah, ulang dapat pahala, betul, ada hadis. Tapi kalau dia kata tak sah tak tepat. Pasal hadis Nabi SAW, kita akan baca lepas ni, ada hadis hari yang 2 orang, seorang dua-dua semayang pakai tayamum, seorang ulang, seorang tak ulang. Seorang ulang. Fa idza wajadtal ma'a falyattaqillaha. Apabila kamu dapati air, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ni agama. Agama ni, amalan-amalan kita ni bukan kerana kita buat macam tu lah, mereka semua mau macam tu. Tak. Dia ada hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini penting untuk kita faham dalam semua amalan agama. Pasal apa kita solat? Kena takut kena Allah. Dia sebenarnya takut Allah ni, takut, perkataan takwa ni, dia memelihara diri. Sebab tu kalau sebagai orang putih dia kata guard against disobeying Allah Subhanahu wa taala. Takwa, kamu pelihara daripada menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi kamu jaga diri kita dengan supaya Allah tak marah. Allah tak perlu tayamum kita. Kita kena set dalam otak kita ni daripada awal, dalam semua bab fiqh yang kita belajar, Tuhan tak memerlukan kita. Habis tu pasal apa yang duk suruh kita daripada tak ada ayak, bubuh debu lah, bubuh tayamum ni semua ni? Untuk maslahat siapa? Maslahat kita, untuk kepentingan kita. Sebahagiannya kita dapat faham, sebahagiannya kita tak dapat faham. Setiap usaha gerakan tu, dia kata saya kagum, dia agama dia
Saya tak ingat nak sebut agama dia tu. Agama dia ni dia semua baca doa dia semua dalam bahasa Jepun. Saya dia daripada ni turun, yang Buddha yang turun ke Jepun dan mari. Tapi dia kata dia kagum sebab Nabi Muhammad ni boleh bagi tahu macam jilatan anjing. Sejak dulu dia suruh basuh dengan air tanah. Dia tahu benda ni. Oh, ni dia kagum. Dia kagum. Dia dengar kuliah fiqh. Dia kata mudah-mudahan, dia kata kalau dengar selalu kuliah Dr. Mazhar, rasa macam boleh terima Islam ni. Mudah-mudahan dia terima satu hari nanti. Dia mungkin dia dengar. Tapi kita nak kena bagi faham konsep fiqh. Allah Subhanahu wa taala tak memerlukan kita. Dia turunkan syariat li maslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Allah tak mau bagi kita susah. Bukan dia nak bagi kita beban, dia nak bagi kita, tapi dia mau kita bersih. Tayamum salah satu sebab. Hari ini bila orang buat kajian tentang debu, peranan debu dan seumpamanya, ada kesan boleh menggantikan, boleh menghapuskan virus dan ini orang tahu, oh ini debu, permukaan bumi. Sebab tu ni ramai ni ustaz-ustaz juga ni yang ada ni, bila nak mengajar, zaman berubah, kita nak kena bagi orang faham. Kenapa? Kadang-kadang dia tak faham, buat je lah, dah agama suruh. Ya, satu sudut betul, tapi orang mesti dipahamkan. Orang Muslim memang buat benda ni sejak dulu, tetapi di atas iman mereka, Tuhan menyuruh benda ini untuk kebaikan mereka. Maka Nabi SAW kata, fa idza wajadtal ma' falyattaqillah. Apabila kamu dapati air, kamu takut daripada Allah. Yakni kamu obey Allah, kamu patuhi Allah, kamu ambil wudu. Okey, maksudnya kalau kita dapati air, Allahu Akbar, solat, tak ada air, bagi salam apa semua, habis dah solat zuhur kita. Nak masuk waktu apa? Wudu masih, tayamum masih ada. Nak masuk sembahyang zuhur, asar, air datang. Maka batallah tayamum tadi. Hendaklah kita pergi ambil wudu. Hendaklah kita ambil wudu kerana ada air. Tadi macam berapa keadaan. Kalau air itu datang sebelum solat, batal tayamum. Kalau ia datang tengah-tengah solat, batal solat. Pasal telah ada air. Kalau dia datang selepas solat selesai, nak ulang boleh. Ulama khilaf ada yang wajibkan buat ada. Nak ulang boleh. Kalau sekiranya dah salat, kalau 10 tahun atau 10 tahun, takkan 10 tahun nak qada. Nabi kata 10 tahun ni di atas cara ungkapan Nabi, supaya nampak banyak. Wal yumissa basharatah, dan apabila dah ada air, maka sapulah kulitnya. Okey. Wal Tirmizi, daripada al-Imam Tirmizi, Imam Tirmizi an Abi Dzar nahwahu, daripada Abi Dzar yang riwayatnya lebih kurang sebegitu, macam tu juga. Abu Dzar. Abu Dzar ni siapa? Siapa Abu Dzar ni? Abu Rizal Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni sama ada nombor 14 ataupun nombor 15 masuk Islam. Dia ni daripada suku Ghifar. Suku Ghifar ni ialah suku yang duduk dalam ke arah jalan nak ke Syam. Dia ni memang tak puas hati dengan geng-geng sembah berhala ni. Adik dia nama Unais. Adik dia meriwayat Muslim. Adik dia pergi ke Mekah. Balik-balik habang dia kata, di Mekah ada orang pergi mengaku jadi Nabi. Dia panggil Sabiq. Sabiq ni orang keluar agama. Sebahagian riwayat kata dia yang hantar adik dia pergi dapatkan maklumat. Dia pergi. Dia pergi
Lepas adik dia balik, dia pergi, dia cari Nabi SAW. Nabi masa tu dalam keadaan semua special brand Abu Jahal ni duk cari. Jadi pergerakan tak boleh nak buat. Senyap je. Sahabat-sahabat lain semua duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Dia, sebahagian riwayat kata dia mari sebulan baru nak boleh jumpa Nabi. Dia main-main awal tu, dia tanya, ada nak jumpa aina ar-rajul alladhi tad'unahu Sabiq, mana orang hak hampa kata dia keluar rumah? Aku nak cari dia. Geng-geng tu pukul dia, pagi dia letih dah. Dalam riwayat Muslim sebagian sebut sebulan dia kena pukul, makan pun tak ada, duk minum air Zam-Zam. Dia minum air Zam-Zam, dia minum air Zam-Zam sampai dia kata aku kenyang air Zam-Zam. Tapi minum ni dia boleh hidup mana. Jangan tak makan tapi minum, manusia boleh hidup. Dan dia kadang-kadang jadi ubat. Tak ada dalam hadis. Al-Albani yang tahqiq kitab hak tuan-tuan pegang tu, kitab saya tak ada dia punya tu. Dia ni saya baca anak murid dia kata dia sangat terpengaruh dengan berubat tanpa makan minum. Orang sakit banyak mai jumpa habang dia kata cuba tak usah makan berhari-hari. Tak makan 40 hari minum air. Dia katakan dia pernah ada penyakit, dia minum saja dan dia hidup dan hilang penyakit dah. Sehingga ramai orang yang datang bagi tahu kat dia bila sakit, dia kata jangan makan, minum. Puasa makan, minum ya. Dan banyak penyakit yang sembuh. Tapi tak kata ada hadis tak ada. Tapi Abu Dzar ni dalam riwayat dia memang sebulan dia minum saja air Zam-Zam. Sebagian riwayat dia kata dia mari dia cari nak cari Nabi SAW. Dia nampak Ali, dia tengok Sayyidina Ali tengok dia tahu kata dia ni pelik asyik, duduk tengok. Ali jalan dia ikut tapi tak cakap. Sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga baru Ali tanya dia, ala tuhaddithuni, cakap apa pasal kau ikut aku? Dia kata aku boleh cakap dengan syarat kau kena sembunyikan, jangan bagi tahu, jangan cakap, jangan buka rahsia ni, kau kena tunjuk. Dia kata mana orang hak mengaku jadi Nabi tu? Ali kata tak apa, I ikut aku. Tapi kalau nampak benda-benda yang mencurigakan, berhenti. Pasal geng-geng tu mata-mata duk tengok. Sehingga dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dalam sebagian riwayat dia kata ana awwalu man hayahu bi tahiyatil Islam atau bi tahiyati ahli Islam. Aku orang yang pertama bagi salam kat Nabi. Dia main-main assalamu alayka ya Rasulullah. Dikatakan first orang yang bagi ucapan tu pada Nabi dia. Dalam riwayat Muslim Nabi kata wa alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alayka wa rahmatullah. Wa alayka wa rahmatullah Nabi. Ke atasmu dan wa rahmatullah dan rahmat Allah. Nabi tanya man anta? Siapa kau orang sekarang siapa? Dia kata min Ghifar, daripada suku Ghifar. Dia kata bila kata suku Ghifar tu aku nampak macam Nabi tak berapa sangat sambut dia. Mungkin Nabi fikir dia ni siapa? Pasal semua sahabat-sahabat ramai ni duk kena. Nabi tanya dia, mata kunta hahuna? Bila sampai sini, mata kunta hahuna? Nabi dialog, Nabi tak mata kunta hahuna, sejak bila mari sini? Dan riwayat Muslim dia kata lama lah, 30 hari. Man yut'imuka, siapa bagi makan? Tak ada siapa bagi makan dia tak. Duk minum air Zam-Zam saja. Dia tak ada minum Zam-Zam. Nabi kata innaha mubarakah, innaha
ta'amun ta'am, ta'amut ta'am, innaha mubarakah, innaha ta'amut ta'am. Dia adalah yang diberkati, dia ibu kepala segala makanan. Kemudian dia Islam. Bila dia Islam, Nabi kata, boleh tak aku ni dalam perancangan nampaknya nak pergi ke Madinah, aku nak pergi ke tempat yang ada pokok tamar, dan aku rasa ia adalah Yathrib. Maksud Nabi mendapat isyarat, kau balik kepada kaum kau, kau ajak mereka masuk Islam. Dia masuk Islam dah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku takkan berpaling pada agama ni, aku akan ajak kau masuk Islam. Seorang dia datang. Ini kata akidah Islam simple. Kalau Nabi kata hang kena duduk tu mengaji sifat 20 pergi habis tu, lepas tu bulughul maram lagi, ni lambat lah kan. Ni basic akidah. Nabi bagi tahu dia tahu tentang Allah, tentang tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini agama wahyu, agama macam tu ya. Pendetailan tu perlulah, tetapi pendetailan bukan semua nak telan masa satu hari. Dia kata, ya, tapi aku ni tak boleh, aku nak kena pergi keluar ni kat masjid ni, nak kena istighfar dulu aku Islam. Nabi pun duk suruh orang sembunyi. Dia nak try, dia try. Pipi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Geng-geng tu mai ramai-ramai balun dia. Pukul dia sampai pingsan. Al-Abbas, pak saudara Nabi. Abbas tak masuk Islam masa tu. Al-Abbas, pak saudara Nabi, datang dia kata, apa pukul dia ni, yang tahu dia di mana-mana? Ni daripada Ghifar. Ni kawasan ni perdagangan hampa ke Syam. Hampa lalu kawasan tu esok, geng puak dia, kaum dia pukul hampa. Kan dia ambil tindakan kat hampa. Hampa menega. Orang menega tu dia takut. Kadang-kadang sembang kita ni, hebatnya orang dakwah ni bila dia tak ada kepentingan. Dia tak ada kepentingan, orang nak lawan dia susah. Kata kat mana pun dia berani. Tapi kalau ada kepentingan, kita kejut sikit, hang cakap banyak, kontrak hang aku tak sambung, ketang lah. Ketang lah, aku tak sambung lah. Ketang lah. Kan. So Al-Abbas kata, hampa buat dia ni, esok hamba lalu susah. Dia pun tinggal dah. Al-Abbas angkat dah. Duk esok dia ulang dia pun pukul dia lagi. Orang semua selamat dah. Sehinggalah dia balik kepada kaum dia. Dan Islam kaum dia. Dia mari balik kepada Nabi SAW. Dia mari balik kepada Nabi SAW. Setelah perang Khandaq dia mari. Dia bawa puak-puak dia masuk Islam habis bapak dia. Nabi kata Al-Ghifar ghafarahumullah. Ghifar tu ghafar. Ghifar suku Ghifar, ghafarahumullah. Allah Ta'ala ampunkan mereka. Abu Dhar terkenal sebagai seorang sahabat Nabi yang zuhud. Abu Dhar ni dikenali oleh orang, dikenali oleh ahli langit. Zuhud. Orang zuhud ni bagus lah. Nabi sayang kat Abu Dhar ni. Nabi sayang kat Abu Dhar. Nabi sayang kat dia. Nabi tak bagi jawatan kat dia. Pasal Nabi sayang kat dia. Nabi kata, ya Abu Dhar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbuk wa inni uhibbuka wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ya Abu Dhar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dhar, aku nampak kau ni dhaif, kata Nabi. Aku suka untuk kau macam mana benda yang aku suka untuk kau. La ta'ammaranna 'ala ithnain. Jangan kamu menjadi ketua di atas dua orang. Hang tak layak jadi ketua. Soleh memang soleh. Soleh. Dia kata wala tatawallayanna malal yatim. Jangan kau mengurus takbir harta anak yatim.
Bukan kerana dia tak amanah, takut dia lupa kira tak betul. Ada orang dia amanah, tapi dia jadi dia sehari dia tak boleh nak mengurus, terlupa lah, tak boleh nak jaga lah, kalut benda lain. Itu sebab tu kepimpinan kuat dan amanah, kuat dan amanah. Kena ada kekuatan, kena ada amanah. Ada orang amanah, kekuatan tak ada, dia tak mampu. Sebab tu Al-Quran kata inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau ambil bertugas kuat dan amanah. Ada orang kuat tapi tak amanah, hilang duit kita. Kan? Tak tahu pergi mana. Depa cari pun tak jumpa. Tak boleh balik sampai sekarang. Ada orang amanah tapi tak kuat. Tak boleh lah. Orang lain tipu dia. Dia kata dok kot, takkan dia tipu kot. Tipu. Kuat dan amanah. Abu Dhar soleh tak? Soleh. Nabi sayang ke dia? Sayang. Kerana sayang, Nabi tak bagi jawatan. Ni kena. Kita pasal sayang bagi jawatan. Jahanam pentadbiran. Kita tahu dia tu tak apa boleh, tapi aku suka kat dia. Nabi sayang, Nabi tahu, tapi Nabi tahu dia dhaif, bukan dhaif iman, dhaif kepimpinan. Ini kena bezakan. Sebab itu bila tengok kita bagi kat dia lah, dia ustaz. No. Kita bagi kat dia, tengok dia pun lepas jarang buang. Jangan. Pentadbiran satu hal yang lain. Sebab tu Khalid Al-Walid, walaupun ada berapa, dia langgar apa yang Nabi kata. Jangan bunuh tawanan perang, dia bunuh. Nabi kata aku berlepas, ya Allah aku berlepas kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Tapi Nabi lentik dia tak? Sebab di medan perang ni tak boleh nak lawan dia. Ada kelemahan, tapi kelemahan tu peribadi dia salah, tapi ketangkasan di medan perang oleh tak boleh. Pasal medan perang perlukan orang yang tangkas. Kalau orang Masya Allah, Subhanallah, dia pun nak serang, Masya Allah, kena banyak tawakal ni, Masya Allah, Alhamdulillah, faham mati. Dia kena tangkas. Tak apa, tawakal betul, tangkas betul, semangat betul, iman betul, tapi kena tangkas. Kerana itu medan perang. Sebab itu Nabi SAW dia sayang kepada Abu Dhar. Dan ini akan menjawab banyak persoalan. Saya tengok masuk waktu kah? Sekejap lagi saya bang dulu. Ini saya berjawab beberapa persoalan tu ya. Tadi saya sentuh dah sedikit hubung dengan ada perbincangan, diskusi, adakah politik termasuk di dalam akidah. Itu yang saya sebut pada mukadimah tadi. Pertama, dalam apa-apa perbincangan, dalam pengajian, perkara yang pertama yang perlu kita buat ialah mentakrifkan perkara itu dulu. Tak kena takrif dulu. Ni apa dia? Adakah meja sama dengan kursi? Soalan. Sebelum nak bincang, kena takrifkan meja tu apa, kursi tu apa. Sebab tu kita mengaji dalam kitab fiqh, kitab apa, awal-awal sebansuk bab daripada ta'rif lughatan wa istilaha, ta'rif dari segi bahasa dan daripada istilah. Perkataan politik ni dalam bahasa Arab nak sebut apa? Siasah. Perkataan siasah ni dalam Quran tak ada perkataan siasah. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada perkataan siasah. Nabi kata kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Idza halaka nabiyyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel dahulunya telah berpolitik untuk mereka Bani Israel. Siasah tasusuhumul anbiya, sasaya susu siasatan. Telah berpolitik untuk mereka para nabi.
setiap kali matinya Nabi diganti dengan Nabi yang lain. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yani tasusuhumul anbiya ayyatawallawna umurahum kama taf'alul umara'u wal wula birra'iyah. Yang dikatakan tasusuhum, berpolitik itu yakni menguruskan urusan mereka seperti mana yang ketua-ketua, pemimpin-pemimpin lakukan dengan rakyat mereka. Jadi pemimpin Bani Israel dulu siapa dia? Para nabi. Kata Imam Nawawi, wasyasatu al-qiyamu ma yuslihu ar-ra'iyah. Al-qiyamu bisyai'i ma yuslihu. Yang dikatakan siasah itu menguruskan sesuatu apa yang al-qiyamu bisyai'i ma yuslihu, menguruskan sesuatu apa yang sesuai dengan dia. Itu politik. Ibnu Nujaim dia sebut siasah itu ialah menguruskan sesuatu, fi'lu syai'in, perbuatan sesuatu daripada hakim yang mana yarahu maslahatan, yang dia lihat sebagai kebaikan, wa illam yarid bidzalika dalilu juz'i, walaupun tak ada dalil pun daripada syarak, tapi kalau benda tu baik, politik lah. Jadi politik ni apa dia? Dia perbuatan ke kepercayaan? Ke perbuatan, bukan kepercayaan. Jadi dia bab macam tayamum. Tayamum ni bab akidah kan bab fiqh? Bab akidah kan fiqh? Ada tak dalil tayamum dalam Quran? Ada. Tapi oleh dia ada tu memanglah asalnya kalau orang kata tayamum tak berguna, itu rosak akidah dia. Pasal ada dalam Quran. Tapi perbuatan tayamum itu sendiri termasuk dia bab fiqh. Tuhan suruh tayamum, Nabi suruh tayamum. Macam mana berwudu? Demikian juga berhubung dengan urusan siasah, sama juga. Buktinya apa? Buktinya banyaklah. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dia minta nak jadi menteri di Mesir, sedangkan kerajaan itu ialah kerajaan bukan Islam. Wa qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Yusuf, jadikanlah aku ini menguasai, menguruskan khazanah bumi, sesungguhnya aku ini dapat menjaga dan mengetahui soal pentadbiran urusan harta. Tuhan kata, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yang demikian itulah kami tempatkan Yusuf di atas muka bumi, maka dia menguruskannya, dia pergi ke mana saja apa yang dia mahu. Mana boleh Yusuf jadi dia nabi, jadi seorang menteri di bawah kerajaan yang bukan Islam kalau akidah? Tak, dia fiqh. Kalau akidah rosak akidah Nabi Yusuf. Bukti yang lain siapa? Najasyi. Najasyi siapa dia? Maharaja mana? Negeri mana? Mengaji lama tak ingat. Nama mana? Ethiopia, Habsyah. Di Habsyah, Abyssinia. Najasyi dia masuk Islam. Dia yang bayar mahar Maimunah, mahar Ummu Habibah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah pergi hijrah ke sana. Ummu Habibah dan sahabat-sahabat sebahagian pergi hijrah ke Habsyah. Kan Nabi kata, "Idhabu ila al-Habsyah fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad." Pergi ke Habsyah kerana di sana ada raja yang tidak dizalimi di sisinya seseorang. Dia Kristian. Jadi orang Kristian pun Nabi iktiraf dia. Kemudian dia masuk Islam, dia terus jadi raja kerajaan Habsyah. Kerajaan tu kafir. Dari segi undang-undangnya tu bukan undang Islam. Pakai pentadbiran Kristian lah. Tapi dia tetap menjadi maharaja. Dia Islam, dia sembunyi ke Islam. Kalau politik bab akidah, kafir dah dia. Nabi pun tak pernah suruh kata hang letak jawatan, kerana waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, dia orang kafir. Nabi tak pernah suruh dia letak jawatan. Bahkan hari dia mati, Nabi puji lagi.
matal yaum ar-rajulu salih akhukum ashamah faqumu wa sallu. Mati pada hari ini saudara kamu ashamah, orang lelaki saleh, saudara kamu ashamah, bangun dan salat. Itu yang kita salat ghaib. Dia mati di Habsyah, sahabat semayang di Madinah. Dia maharaja Habsyah, kerajaan Kristian, maharaja dia Islam. Maharaja dia Islam. Sebab politik soal menguruskan yang terbaik. Kerana itu saja yang mampu dia buat ketika itu. Kalau akidah tak boleh ada tukar-tukar. Setakat itu yang mampu dia buat. Kalau dia pi tukar, pi buat istihad diri dia Islam, jatuh dia diri dia. Rakyat dia mesti tolak pasal rakyat mereka Kristian. Sebab itu balik kepada sirah. Kemudian menegakkan syariat. Syariat ni apa? Syariat ni apa? Syariat ni termasuklah wuduk syariat tak? Syariat. Salat syariat tak? Salat. Orang kata kita ni berjuang nak menegakkan syariat. Syariat ni banyak. Semayang syariat tak? Puasa syariat tak? Jangan maki hamun orang. Syariat ke tak? Syariat. Haram maki orang. Syariat ke tak? Cakap elok dengan orang dengan maki. Syariat ke tak? Syariat. Wa qulu lin-nasi husna. Cakap pada orang dengan elok. Syariat. Jangan habaq syariat tu setakat nak buat hukum 2-3 tu je. Syariat banyak. Yang ramai pun kita nak menegakkan syariat. Nak kena habaq syariat tu apa? Jadi kelirulah kami berjuang nak menegakkan syariat. Ni kami dak mengajar ni bukan syariat. Tayamum kecil. Ni bab uduk kecil. Kita nak tegakkan syariat. Syariat apa? Dia pun tak tahu. Setiap usaha gerakan tu kata ramai orang Islam mereka suka taklid. Dia tahu perkataan taklid. Saya pun terkejut. Dia dengar pandai pula. Dia dengar. Sebahagian ni saya dah jawab. Hubung dengan orang yang nak melakukan korban, adakah dia dah tak boleh memotong kuku bermula daripada esok? Keluarganya adakah boleh memotong kuku juga? Boleh tak? Bagi orang yang niat nak melakukan korban, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza arada ahaduk, dalam riwayat Nabi kata, idza dakhala al-ashru, apabila masuknya 10 Zulhijjah. Dalam sebahagian riwayat dia kata idza raaitum hilala Dzulhijjah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah. Sama ada kita lihat ataupun kita tahulah sekarang kan. Wa arada ahadukum an yudahhi, dan seseorang kamu nak melakukan korban. Fala ya'khudha bi sya'rihi wala bi adhafirihi. Jangan dia potong rambut dia, terus wala bi dhufri, jangan dia potong kuku dia. Maka dengan itu orang yang nak melakukan korban ini sunat untuk dia tak potong kuku dan dia tak potong rambut. Jadi kena potong siap-siap lah. Jangan dia perkemas lah. Kalau dia korban untuk orang lain, kita korban untuk kita, binatang kita punya, kita buat untuk bapak kita di kampung. Bapak kita dia tak tahu. Dia wa arada ahadukum an yudahi, kita korban untuk orang, bukan untuk kita. Kita beli tu, korban tu niat kita, hak ni korban ayah kita. Adakah kita tak boleh potong kuku? Tak. Sebahagian fuqaha kata tak. Pasal kita bukan buat untuk kita buat untuk orang lain. Sebahagian mereka kata dia yang korban juga, dia tak usah potong sekali lah. Tapi wallahu alam, tapi
Dia bukan potong buat untuk dia buat untuk orang lain. Untuk orang lain itulah yang mana dia tahu ni ayah korban ni. Saya dah bayar dah duit. Ayah dia lah yang tak potong kuku dan juga tidak potong rambut. Boleh tak dia korban untuk ayah dia yang dah mati? Kita tiba-tiba pergi buat untuk mak kita yang dah mati korban. Memang dia tak kena potong kuku, dia mati dah. Kan? Boleh tak? Majoriti fuqaha semua menyatakan boleh, kerana Nabi SAW pernah menyebut bahawasanya Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimakanlah, terimakanlah korban ini daripada Muhammad dan kaum keluarga Muhammad. Kaum keluarga Muhammad itu termasuklah juga ali Muhammad. Kaum keluarga Muhammad itu termasuk yang telah mati, termasuk Khadijah dan anak-anak Nabi yang telah wafat. Jadi dengan itu mereka kata boleh untuk buat kepada orang-orang yang telah meninggal. Tapi apakah hukum mensolatkan jenazah lebih daripada sekali? Boleh untuk mensolatkan jenazah lebih daripada sekali. Jenazah Nabi SAW disolat berulang-ulang kali. Setiap orang masuk mai solat, setiap masuk mereka solat, setiap masuk mereka solat. Tak pernah Nabi kita pernah kena hujan tak? Tak pernah dengar Nabi kena hujan. Nabi pernah kena hujan. Ada hadis macam-macam, Nabi doa sampai basah pun ada. Ada hadis hujan turun basah, Nabi bagi diri dia tu kena yang hujan pakaian Nabi. Kan Nabi kata hadisul ahd bi rabbih, dia baru turun daripada Tuhan. Nabi bagi dalam basah baju dia. Macam seolah-olah ni baru nikmat baru turun, Nabi basahkan diri dia. Nabi pernah kena hujan. Apakah catatan takdir kita di Lauh Mahfuz boleh diubah dengan doa dan taubat kita? Ni macam dia faham kita ni telah dipaksa di Lauh Mahfuz. Saya dah terang benda ni, mungkin sebahagian dia dengar, tapi kena dengar elok. Allah ni, Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, Tuhan ni dia tak dibandingkan dengan makhluk ni. Kita bila fikir tentang Tuhan, kita tak boleh fikir macam kita. Dia tahu, dia agak macam ni, kemudian jadi macam lain. Allah tu alimun, khabirun, maha mengetahui. Allah itu, sebab tu saya selalu sebut untuk orang faham, Allah itu pencipta segalanya, khaliqu kulli syait, khaliqa kulli syait, menciptakan segala-galanya. Termasuk yang Allah cipta itu ialah masa dan tempat, space and time. Ni siapa yang mengaji quantum physics, dalam fizik, dia akan tengok sekarang fizik lebih canggih tentang bagaimana relativity, time and space. Allah Subhanahu wa taala ni menciptakan masa dan tempat. Artinya Allah tidak memerlukan ruang, dia tidak memerlukan masa, dia pencipta masa. Maknanya the essence of God, zat Tuhan, tidak ada masa. Macam mana jam tuan-tuan fikir? Dia yang mencipta masa. So dia tak ada dulu-dulu Allah fikir, tak ada. Dulu-dulu tak ada bagi Tuhan. There's no before and after for God, because He is the creator of time, the absolute creator. Tuhan pencipta mutlak bagi masa. So tak ada kita nak fikir, tak ada. Sebab tu tak ada etis fikir sebelum Allah. Tak ada sebelum tu kalau masa tu ada sebelum Tuhan, jadi Tuhan tu bukan Tuhan lah. Siapa pula cipta masa? Dia cipta masa. Sebab tu dia bersumpah dengan masa.
Bila kita faham itu, kita faham semua benda ni, ilmu Tuhan tetap. Fulan ahli neraka di sisi ilmu Tuhan, dia tak akan salah. Tapi bukan dia paksa kita masuk neraka. Tapi kalau Tuhan tak tahu apa nak berlaku ke depan, tu bukan Tuhan. Catatan Tuhan tak salah. Yang salah amalan kita. Ini saya nak bagi faham. Allah walillahi mathalul a'la. Tuhan ni tak boleh dibanding, tapi nak bagi faham. Satu orang, saya buat contoh, satu orang cikgu, pengetua kata cikgu buat berapa orang dapat agak-agak dapat 10A. Dia bagi 3 nama, yang ni 10A. Hak apa berapa orang tak lulus, dia bagi 3 nama, 5 nama tak lulus. Mai periksa betul 3 orang tu betul dapat hak 5 orang tu betul tak lulus. Hak 5 orang tu ada ibu bapa depa mai saman. Macam mana nak lulus? Cikgu dah ramai tak lulus. Cikgu dia ramai tak lulus, bukan dia menyebabkan tak lulus, tapi dia tahu berdasarkan pada apa? Duk tengok dalam kelas pun nampak balong sikit, misalnya kan. Dalam kelas pun ponting apa, mengaji pun tak apa mau sikit. Dia kata hak 5 ni tak lepi dah. Hak 3 ni duk tengok percubaan pun hebat ni. Dia kata itu nama dia ramalan. Adakah cikgu yang menyebabkan gagal dan berjaya? Tak. Allah dia tak meramal pasal dia ilmu yang tetap. Dia tahu mana masuk neraka dan syurga. Adakah Allah yang menyebabkan kita terzalimi masuk neraka ataupun syurga? Tak. Tapi adakah ilmu Allah? Adakah Allah lah ni Allah tak tahu lagi hang ni nak masuk syurga? Oh, bukan. Jadi kita tak usah fikirlah yang Lauh Mahfuz tu. Fikir hak kita lah ni, hak nak buat ni. Duk kalau nak pergi padam di sana apa? Di pejabat pendaftaran pun padam tak boleh. Hak situ sisi Tuhan, ilmu Tuhan tak silap. Cuma rahmat Tuhan ni dia macam ni. Kadang-kadang suppose kita ni buat macam ni mesti jadi macam ni. Dengan kelajuan kereta kita macam tu, orang langgar macam tu, patutnya masuk gaul. Itu hukum fizik dah. Tetapi berlaku tadakhul, berlaku campur tangan, berlaku kudrat Tuhan, tak jadi, tak mati, selamat. Sebab tu hari Jumaat kita baca suratul Kahf untuk remind, untuk ingatkan kita kehendak Tuhan mengatasi sistem alam. Patut orang tidur sehari semalam lah, 2 hari boleh letih lah. Ashabul Kahf tidur 300 tahun. Ataupun kira qamari 309. Lawan sistem alam. Sebab berlaku kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, sistem alam, logik alam, 1000 lawan 300 lebih, kalah 300. Faham badan. Kehendak Tuhan, mau mereka menang. Yang kita doa semua ni, kita merentasi kehendak alam. Kehendak alam macam kita tak boleh berjaya. Kehendak alam begitu ramai orang duk lawan kita ni, kita mesti tumbang. Tapi kehendak Allah, kita menang. Di situ datangnya tawakal. Di situ datangnya doa. Di situ datang pengharapan. Di situ yang kita ulang, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu di atas segala sesuatu amat berkuasa. Bila ada iman kita yang tu, maka Allah berikan. Hak mana alam patut berlaku macam ni, dia tak berlaku macam tu untuk kau. Faham tak? Banyak ni, saya nak pergi majlis lagi. Saya pergi depan majlis dulu. Tak apa? Ya. Okey. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati. Ada 2 soalan. Viral berkenaan Dr. Mazhab bergambar dengan dorang Syiah.
Gambar ni macam-macam lah. Gambar dengan Syiah. Gambar hak tak ada agama apa dah. Kalut. Gambar dengan Syiah tu saya di Brussels, Belgium. Mereka mewakili negara mereka, saya mewakili Malaysia. Saya bukan mewakili, saya dipilih daripada Malaysia untuk bincang tentang human dignity oleh EU, European Union. So dalam majlis biasa ambil gambar kan, jumpa dengan Celine Dion ambil gambar. Tu tak jumpa dengan Katie Melua. Bagaimana cara betul dalam menjawab berkenaan orang bersin? Adakah seorang bersin, pembersin tu kena sebut Alhamdulillah, di sekelilingnya sebut Alhamdulillah? Macam mana menjawab orang bersin? Dia bersin Alhamdulillah, kita jawab apa? Yarhamkallah. Kita jawab apa? Yahdina wa yuslihu balakum. Itu seperti mana yang disebut di dalam hadis. Sebab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya ingin bertanya tentang hukum apabila seorang muazzin atau Bilal melakukan azan secara berlebih-lebihan sehingga timbul rasa tidak senang jemaah untuk mendengar. Lebih tu benar, lebih panjang ke? Lebih sedap ke? Lebih tu apa lah? Kalau lebih sampai ubah makna, tak boleh lah kan? Kalau lebih tu sedap, saya tak boleh lah dengar sedap sangat. Apa hukum atau status suatu perkahwinan jika si suami berkali-kali minta si isteri memfailkan perceraian di mahkamah? Apa punya suami? Dialah pergi cerai. Ini macam dengan Kasim Baba. Kasim Baba? Kasim Baba. Alibaba lah, Kasim Baba. Yang dia kata, jika adinda tak suka kanda, hantarlah kanda balik ke rumah mak bapak adinda ke kanda. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau dia kata, aku hampir file bang cerai, adakah jatuh talak? Tidak. Sehingga dia sendiri menjatuhkan talak. Cumanya kalau dia nak file, isteri boleh file kalah buat tuntutan. Cuma kalau lelaki ni, tak tahu dia dengar ke tak, lelaki ni gentleman lah, tak payah suruh orang, kita sendirilah buat. Duk suruh isteri apa, hampir ceraikan aku. Ada ceraikan aku. Ustaz, panjang-panjang ni saya jawab ringkas-ringkas. Apa hukum buat fitnah tanpa usul periksa? Seorang perempuan kata dia fitnah. Fitnah haram. Apa hukum mengqada solat untuk si mati? Kita tidak qada solat untuk si mati. Solat fidyah yang orang dia buat tu, sama kita tak buat. Kerana Nabi tak buat. Kalau orang mati kita pergi semayang untuk mak kita, tapi puasa ada disebut. Puasa ada disebut. Walaupun ulama ada perbincangan dalam hal ni, tapi kita berpada dengan apa yang ada hadis. Seorang anak itu revert, tetapi ibu bapanya yang disebutlah hadis puasa dan haji, kan haji an-nafsik suma'an asyubramah, haji untuk dirimu dan bapakmu syubramah. Seorang anak itu revert tapi ibu bapaknya belum revert, adakah perbuatan baik anaknya untuk mendapat kebaikan kepada ibu bapaknya pada hari bertemu Tuhan? Okey, last ni habis dah. Ada orang bukan Islam jumpa saya, dia tanya soalan yang sama. Adakah orang bukan Islam akan masuk neraka? Ada tak peluang mereka masuk syurga? Ada tak? Dulu saya ada tulis sikit, can non-Muslim be safe? Bolehkah non-Muslim selamat? Yang pertama, agama ni macam ni. Jika seseorang itu menerima, mendengar hujah agama, dia dengar dalil, dia dengar agama yang benar, kemudian dia menolaknya, dia kafir.
Maksudnya dia enggan beriman. Bila dia enggan beriman, dia berhak Tuhan azabkan dia mengikut janji Tuhan. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata kalau sekiranya tak terima langsung, dia ada beberapa keadaan. Pertama, dia tak pernah dengar tentang Islam. Kedua, dia dengar tapi maklumat tu tak betul tentang Islam. Mereka ini tidak dianggap sebagai orang yang wajib pada mereka neraka. Jika Allah mengendaki, Allah mengampunkan mereka dan mereka mengikut janji Tuhan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Mereka tak dapat rasul. Maka kita jangan heran orang di negeri-negeri yang tak tahu, orang kata oh boleh tengok dalam internet. Itu ada pendapat, saya ingat Zakir Naik dah sebut, tapi itu saya ingat tidak tepat. Kerana internet macam-macam maklumat ada. Kalau sekiranya dia cari-cari, dia jumpa maklumat yang dia cari-cari, okeylah, tiba-tiba penghujahan tak sampai dah. Sebab tu dia kena hujah. Hatta orang yang bukan Islam, kita tengok, kita bagi tahu dia inilah Islam setengah terang di sisi dia, inilah agama yang benar, tapi dia tak mau. Ketika itu dia akan dihukum oleh Tuhan. Jika tidak, Allah menyatakan kami tak akan azab sehingga kami menghantar rasul. Okey. Tawaran jawatan ni bukan soalan. Tawaran jawatan kerani Masjid Alwi. Masjid ni nak cari orang jadi kerani. Kerani. Tahu? Kelak. Okey. Kelayakannya seorang yang nak seorang lelaki mempunyai sekurang-kurangnya SPM, mempunyai kemahiran dalam komputer, keutamaan mempunyai sijil akaun. Ni macam ni lah, kita ada bangunan belakang tengok kan, jadi kita kena ada kerani. Kerani ni dia kena boleh buat, Masjid Alwi ni kena canggih sikit lah. Dia kena boleh buat poster cantik, dia kena boleh tengok, sekali mereka tengok tu TV kita tu nyala tak menyala, dia duduk kata tak menyala, belakang perempuan menyala ke? Menyala atau menyala? On. Saya ni orang kampung. Okey. Jadi banyaklah tuan-tuan, kalau ada mana-mana orang yang bagus-bagus, mainlah cadang kat kita. Gaji berapa bayar? Gaji apa? 1.5. Boleh lah. Lama-lama dia naik lah. Banyak 1.5 yang main. Banyak. Ni apa dengan satu kini? Kenduri kesyukuran Datuk Seri Syahidan Kasim menjemput semua orang, tuan-tuan. Kenduri kesyukuran di bawah sana, beliau akan ke Tanah Suci Haji 7 bulan. Ada orang buat kenduri, alhamdulillah. Tuan-tuan dijemput semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.